Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Ahmad Nur Irsyaduddin Hasrom dan Sarofizah Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Program MOH prihatin sokongan moral bermakna bagi membantu pesakit menempuh fasa pemulihan. Kemajuan berterusan wanita penting dalam memperkukuh model insan dan menyokong pembangunan jangka panjang negara. Kementerian Kesihatan melalui Perkhidmatan Kerja Sosial Perubatan mengungkayahkan aktiviti MOH prihatin dengan mengadakan lawatan ke rumah-rumah pesakit yang kurang berkemampuan. Lawatan adalah bagi menyampaikan sumbangan derma, barang-barang keperluan asasi dan peralatan perubatan kepada pesakit serta keluarga yang telah dikenal pasti dan berdaftar di Perkhidmatan Kerja Sosial Perubatan di keempat-empat daerah. Tahun ini seramai 17 pesakit dan keluarga yang berdaftar menerima sumbangan dari tabung amal bantuan pesakit yang merupakan hasil sumbangan daripada warga Kementerian Kesihatan, persatuan-persatuan bukan kerajaan, pihak swasta dan orang-orang persendirian. Di daerah Brunei dan Muara, 4 pesakit menerima lawatan rombongan yang diketuai oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Empat pesakit di daerah Belait pula menerima lawatan daripada rombongan yang diketuai oleh Dr. Hajar Rafidah binti Haji Garif, Pemangku Setiausaha Tetap Kementerian Kesihatan. Bagi daerah Tutong, 7 pesakit menerima kunjungan rombongan yang diketuai Pengiran Muhammad Khairuddin bin Pengiran Haji Yusof, Pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Pengurusan Kementerian Kesihatan. Juga hadir ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Manakala di daerah Temburong, 2 pesakit menerima lawatan daripada rombongan yang diketuai oleh Pengiran Dr. Haji Muhammad Khalifah bin Pengiran Haji Ismail, Ketua Pengarah Perkhidmatan Perubatan dan Kesihatan. MOH prihatin merupakan manifestasi tanggungjawab sosial Kementerian Kesihatan dalam memastikan kebajikan pesakit dan keluarga yang memerlukan sentiasa terbela melangkaui rawatan di dalam wad. Sumbangan yang dihulur bukan sekadar bantuan material, malah menjadi sokongan moral yang amat bermakna kepada para penerima dalam menempuh fasa pemulihan, sekaligus menceriakan suasana Ramadan dan Syawal yang bakal menjelang. Mendapat sokongan pelbagai pihak, semangat MOH prihatin diharap akan terus menyuntik sinar harapan serta meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai keperluan pesakit di samping memperkukuh kerjasama antara Kementerian Kesihatan, pihak berkepentingan dan komuniti di negara ini. Bagi ibu bapa penerima, bantuan yang disalurkan bukan sahaja meringankan beban kawangan, malah memberikan suntikan semangat untuk terus menjaga dan menyokong perkembangan anak-anak. Harapan kami adalah program MOH Prihatin ini diadakan secara berterusan dan juga sama-sama mengekspos kepada associations, companies dan juga NGOs mengenai keperluan pesakit-pesakit supaya komuniti ketanian ini ada kesedaran mengenai golongan orang-orang yang memerlukan sokongan daripada komuniti lebih. Program ini bagus kita kalau diteruskan sampai bila-bila untuk macam keluarga macam kami ini. Juga mudahan semua dilimpahkan rezeki yang atas sumbangan-sumbangan semua ini. Alhamdulillah, syukur Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Kementerian Kesihatan
Aku syukur juga dapat sumbangan dari orang. Alhamdulillah lah dapat membantu dari segi keuangan kami. Alhamdulillah, sangat berterima kasih dan menghargai bantuan yang diberikan ini. Alhamdulillah. 101 orang penerima bantuan terdiri daripada anak yatim dan anak dari golongan daif menerima sumbangan derma pagi tadi. Majlis Penyampaian Derma Anjuran Alumni Pelajar-Pelajar Asrama Kerajaan Brunei, Singapura, AKBS diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara yang hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Majlis antara lain dihasrat dapat membantu bagi golongan tersebut mengurangkan beban perbelanjaan keperluan dan persediaan meraihkan Aidilfitri yang menjelang. Kemajuan yang dicapai oleh wanita di negara Brunei Darussalam mencerminkan pelaburan berterusan negara dalam pendidikan, pembangunan modal insan dan peluang yang saksama. Menurut Gender Statistic 2024 of Brunei Darussalam, daripada jumlah penduduk, wanita merangkumi 47.2% dan menunjukkan pencapaian pendidikan yang tinggi dengan kadar literasi mencapai 96.1% dalam kalangan mereka yang berumur 10 tahun ke atas. Semasa perutusan bersempena dengan Hari Wanita Antarabangsa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan juga menekankan penyertaan kukuh wanita dalam pendidikan dari peringkat menengah hingga ke peringkat tinggi terus memantapkan lagi tenaga kerja masa depan dan saluran kepimpinan negara. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi Muhammad juga menyatakan penyertaan wanita yang semakin meningkat dalam pasaran buruh dilihat dalam peningkatan kadar penyertaan tenaga buruh bagi wanita berumur 18 tahun ke atas daripada 57.3% pada tahun 2023 kepada 57.8% pada tahun 2024. Dalam sektor pendidikan, wanita membentuk sebahagian besar tenaga pengajar terutamanya di peringkat pra dan rendah yang menonjolkan peranan penting mereka dalam memupuk dan membentuk generasi akan datang. Pencapaian tersebut juga jelas Yang Berhormat menyumbang secara langsung kepada aspirasi Wawasan Brunei 2035 untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai sebuah negara yang diiktiraf melalui pencapaian rakyatnya yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi, kualiti hidup yang tinggi serta ekonomi yang dinamik dan mampan. Oleh itu, kemajuan wanita yang berterusan dalam pendidikan, tenaga kerja dan kepimpinan komuniti memainkan peranan penting dalam memperkukuh model insan negara dan menyokong pembangunan jangka panjang negara. Negara Brunei Darussalam juga terus memperkukuh respons dasar dan institusinya dalam menyokong pembangunan dan perlindungan wanita. Pada Julai 2025, dua konsultasi kebangsaan mengenai ASEAN Regional Plan of Action on the Elimination of Violence Against Women telah diadakan. Selain itu, pada November 2025, kerajaan melalui Jabatan Perdana Menteri juga telah melancarkan buku garis panduan menangani gangguan di tempat kerja dalam perkhidmatan awam di negara Brunei Darussalam. Usaha-usaha tersebut jelas Yang Berhormat mencerminkan komitmen berterusan negara dalam memperkukuh mekanisme perlindungan serta memajukan kesejahteraan dan pemerkasaan wanita. Organisasi masyarakat sivil juga memainkan peranan penting dalam melengkapkan usaha nasional melalui inisiatif pencegahan dan perkhidmatan sokongan bagi mangsa. Hari Wanita Antarabangsa yang disambut pada 8 Mac setiap tahun adalah peluang untuk mengiktiraf peranan penting serta meraihkan sumbangan dan pencapaian wanita dan gadis di seluruh dunia. Tema sambutan tahun ini
melindungi, mengupayakan dan memperkasa kemajuan wanita dalam masyarakat, mencerminkan komitmen negara untuk melindungi hak, keselamatan dan kesejahteraan wanita dan gadis di samping memperluas peluang dalam pendidikan, pembangunan kemahiran dan pembelajaran sepanjang hayat bagi memperkukuh kesiapsiagaan mereka menghadapi masa hadapan. Pada masa yang sama, tema turut menekankan kepentingan mewujudkan persekitaran yang menyokong kepimpinan, penyertaan serta sumbangan bermakna wanita dalam proses membuat keputusan merentasi pelbagai sektor masyarakat. Sementara itu, sempena sambutan Hari Wanita Antarabangsa, negara Brunei Darussalam menyalakan lampu berwarna ungu di beberapa mercu tanda utama. Lokasi-lokasi yang terlibat termasuklah Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin, bangunan Hub Tenaga Brunei Dermaga Diraja dan Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Penyalaan lampu itu bertujuan untuk memperingati sumbangan dan pencapaian wanita dalam pelbagai bidang serta tanda sokongan kepada usaha memperkasakan peranan wanita dalam masyarakat. Sebagai tanda sokongan dan penyertaan orang ramai dalam kempen ini, orang ramai digalakkan mengambil gambar lokasi-lokasi yang diterangi cahaya ungu dan memuat naiknya ke media sosial dengan menggunakan hashtag HWA2026 atau hashtag IWD 2026. Pelbagai pihak terus menyemarakkan bulan Ramadan dengan majlis-majlis keagamaan. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang petang kemarin mengadakan majlis sambutan Nuzul Al-Quran, Khatam Al-Quran, penyampaian derma anak-anak yatim serta majlis doa kesyukuran sempena siapnya pintu utama serta pintu-pintu tepi masjid berkenaan. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga penasihat jawatankuasa masjid tersebut. Majlis diserikan dengan ceramah khas yang menyentuh mengenai kepentingan menghayati peristiwa Nuzul Al-Quran, disusuli dengan bacaan Khatam Al-Quran. Manakala bacaan tahlil dikhususkan bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit serta almarhum Dulian Teramat Mudia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 18 anak yatim yang terdiri daripada penduduk Kampung Manggis dan Kampung Madang. Jawatankuasa Takmir Masjid Universiti Brunei Darussalam UBD petang kemarin mengadakan majlis Khatam Al-Quran. Majlis berlangsung di Masjid Universiti UBD. Hadir Dr. Hazri bin Haji Kifli, Naib Chancellor UBD. Seramai 101 orang menyertai majlis tersebut. Majlis juga diselajurkan dengan ceramah khas sempena Nuzul Al-Quran bertajuk Tadabbur Al-Quran, dibaca, difahami dan diamalkan, mengubah kehidupan. Juga mengadakan majlis Khatam Al-Quran, Jawatankuasa Takmir Masjid dan Muslimah, Masjid Muhammad Bolkiah Kampung Serusup. Majlis berlangsung lewat petang kemarin di masjid berkenaan. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti dengan Khatam Al-Quran dan tahlil. Ia diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 16 orang anak yatim dari Kampung Serusup
dan kawasan sekitarnya. Persatuan Pertiwi turut mengadakan Majlis Khatam Al-Quran pagi tadi. Majlis berlangsung di Masjid Suri Seri Begawan Raja Pinggiran Anak Damit, Kampung Manggis Madang. Majlis dimulakan dengan bacaan Surah Al-Fatihah. Lebih 100 ahli persatuan tersebut dari keempat-empat daerah menyertai majlis berkenaan yang merupakan salah satu projek keagamaan tahunan Persatuan Pertiwi Brunei dalam mengimarahkan bulan Ramadan. Jawatan Kuasa Takmir Masjid STKRJ Lambak Kiri dengan kerjasama syarikat Darul Rahman Travel Sendirian Berhad petang tadi mengadakan majlis bantuan golongan asnaf dan anak-anak yatim. Majlis berlangsung di Masjid STKRJ Lambak Kiri. Penyampaian bantuan disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama. 9 anak yatim dan 20 orang dari golongan asnaf menerima bantuan. Majlis merupakan usaha berterusan memperkukuh tanggungjawab sosial serta memupuk semangat bantu-membantu dalam kalangan masyarakat di negara ini. Generasi berkarih dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Mata-Mata Gadong dan Majlis Perundingan Kampung Perpindahan Mata-Mata Gadong mengadakan majlis penyampaian sumbangan projek Persatuan Kanak-Kanak Cacat Kaca. Majlis berlangsung pagi tadi di sebuah kompleks membeli belah di Beribi. 56 orang ahli Persatuan Kaca menerima sumbangan berupa makanan dan keperluan asasi. Projek diadakan bagi membantu meringankan keperluan harian ahli-ahli persatuan dan keluarga di samping memupuk sifat pemedulian serta keprihatinan masyarakat terhadap komuniti yang memerlukan. Golongan yang kurang berkemampuan terus mendapat perhatian daripada pelbagai pihak, khususnya di bulan Ramadan yang penuh keberkatan ini. Petang tadi, Persatuan Sukarelawan Kebajikan dan Kemasyarakatan PSKK dengan kerjasama Sekolah Stella meneruskan sumbangan kepada golongan berkenaan melalui program Ramadan Charity Drive ke daerah Tutong. 38 orang penerima dari Mukim Kudang, Kampung Sinaut dan Kampung Kupang menerima sumbangan melalui program berkenaan. Pengagihan sumbangan kepada golongan yang memerlukan dari Mukim Kudang diadakan di perkarangan Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kudang. Manakala penerima selebihnya disantuni dengan mengunjungi ke rumah-rumah penerima. Program merupakan aktiviti tahunan PSKK dan Sekolah Stella yang mensasarkan golongan asnaf, orang kelainan upaya dan anak-anak yatim. Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Brunei DPPMB pagi tadi mengadakan majlis tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Antara yang hadir, Awang Haji Abdul Hamid alias Sabli bin Haji Arsad yang dipertua DPPMB. Rombongan Dewan Perniagaan India Brunei Darussalam petang tadi juga mengadakan majlis tahlil bagi almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin, almarhumah Duli Raja Isteri Pengiran Anak Damit dan almarhum Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim. Mengetuai rombongan, Awang Nazir Ahmad Zakaria yang dipertua Dewan Perniagaan India Brunei Darussalam.
Keputusan peperiksaan sijil Sekolah-Sekolah Rendah Ugama SSSRU bagi tahun 2025 telah dikeluarkan. Bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Ugama selaku urustia Lembaga Peperiksaan Pelajaran Ugama Brunei mengkongsikan secara keseluruhan seramai 5,474 calon menduduki peperiksaan berkenaan. Daripada jumlah tersebut, 4,884 orang adalah calon sekolah, 3,766 orang calon lulus dengan peratus pencapaian meningkat sebanyak 8.77% berbanding pencapaian calon tahun 2024. 3,172 calon memperoleh pangkat 1, 487 calon mendapat pangkat 2 dan 107 menerima pangkat 3. Calon-calon sekolah akan dapat mengambil slip pernyataan keputusan mereka di sekolah ugama masing-masing. Sementara bagi para calon persendirian, bolehlah mendapatkan slip pernyataan di pejabat bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam di aras bawah bangunan Kementerian Hal Ehwal Ugama, Jalan Dewan Majlis semasa waktu pejabat. Separuh jalan raya di Lebuh Raya Sultan Hassanal Bolkiah, Hala Brakas akan ditutup sementara selama 2 hari bermula 9 Mac. Penutupan sementara jalan berkenaan adalah bagi membolehkan kerja-kerja penaik tarafan papan iklan dilaksanakan. Penutupan akan bermula pukul 11 malam hingga 5 pagi. Para pengguna jalan tersebut dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan jalan raya serta had kelajuan yang ditetapkan.